Okay, hai, apa khabar korang dekat dalam ni? Kau baik ke? Okay. Baik tu. Semua kena kuarantin Ha. Ha, Read only. Why is it read only? Okay, jom. Okay, so hari ni kita nak belajar pasal recombinant DNA. And recombinant DNA is actually quite a good topic sebab dia mempunyai future yang sangat besar. Okay, so if you want to go further, pada saya kalau you sejenis yang masochist, sejenis yang tahan didera, you can go become a doctor. But if you want that kind of money, luxury and all, tapi you bukan masochist, you boleh pergi into this field, engineering. Siapa-siapa nak jadi doktor, dia memang kena tahan stress and everything kan. So not for me as well. So anyway, dalam genetic engineering, konsep dia, kita fikirkan, kita jumpa satu bakteria. Okay, kita jumpa satu organism. And that organism, one cell saja. And that organism, you find out dia ada dia punya circular DNA dia sendiri. Naked. By naked, apa maksud dia? Dia tak ada membrane bound. Okay, dah belajar reproduction, dah fikir lain pula ya. Okay, so, dia naked bermaksud dia tak ada membrane bound. Itu saja. So, and you know as well, all of these gene will be transcribed and then translated into things. Okay, it will be transcribed and translated into things that will produce whatever it needs to survive. Betul tak? And then, from the fact as well, yang korang tahu, scientists find out yang bakteria ini juga mempunyai extra DNA. The extra DNA is known as accessory DNA. It might have it, it might not have it, and it can transfer it. Okay, ini dia punya ciri dia. This DNA kecil ni, berbentuk bulat ni, dipanggil sebagai plasmid. If it exists in the bacteria, that's a plus. If it does not exist in this bacteria, that's okay juga. Okay, but dia kurang ability sikit lah. And it can be transferred. So daripada kawan dia ni, katalah dia dah mati kan, dia nak bagi kat kawan dia ni, boleh. Inherited pula kan, macam wasiat, boleh, tak ada masalah. Atau kalau dia ni mati, it can just leave the DNA kosong macam tu. And this bacteria boleh ambil dia. Okay, jalan, ambil dia, pakai. Okay, itu sifat plasmid sebenarnya. Okay, that is why it is also known as accessory DNA. So why is it a plus bila dia ada this plasmid? So when we found out, bila kita ambil, kita tengok, rupanya dia ada a few DNA that can help it to survive better lah. Contohnya, dia ada ampicillin resistant dan Lexite. Ni contoh je saya bagi dua ni, yang paling popular. Ampicillin resistant and Lexite. So as you can expect, kalau dia ada ampicillin resistant, means dia ada gene untuk resist the ampicillin. So it can transcribe and translate something that could withstand ampicillin. So if you give ampicillin toward dia, dia akan survive ke dia akan mati? Tak sure. Okay, let's say ni ada kosong kan? Yang saya kata a plus adalah yang ni kan? Yang better. So let's say saya tambah ampicillin. Okay, saya grow dia dekat dalam satu medium mengandungi ampicillin. Which one you think will survive? A ataupun B? Hmm, 50-50. Boleh saya tanya tak? Boleh saya point tak? Saya harap jangan rasa malu lah. Malu kat sini tak apa. Kan? Jangan sampai reflected dekat you punya exam. Tak ada nota, confirm insyaAllah. Okay, so Shalin
Betul tak? Terror saya. Pandai dah. Okay, Shalin, cuba. A atau B? Which one you think will survive? Why? Yes, good. A. Why? Sebab dia ada ampicillin resistant gene. So it can code for something that could withstand ataupun could fight off the ampicillin. While the B one, dia tak boleh survive. Sebab it does not have the gene that code for something that could withstand ampicillin. Ampicillin kan kita tahu kalau kita demam, kadang-kadang kita ambil ampicillin kan. So it is antibiotic. Antibiotik untuk bunuh bakteria kan. So tujuan dia untuk bunuh lah. Tapi mana satu yang tak terbunuh? The one that have the resistance. Betul? Okay, so that is good. That is good. You already know kalau dia ada gene tersebut, dia boleh withstand. Dia boleh buat the building block and everything. So, the idea is, okay, what if kita tukar ampicillin ni kepada our DNA from a human? Does this look like a human? Kenapa saya complicated sangat? Kan senang kan? So, from a human, it produces ampicillin, insulin, betul tak? Where about? Kat mana? Kat mana? Small intestine. Oh, itu jauh sangat. Tapi dah nak dekat. Bukan small intestine. Kat mana? Pancreas, betul. So, dekat pancreas actually ada producing ampicillin pula, ada insulin. And this insulin travel through the blood. Okay, so dalam keadaan kita punya, jangan rasa segan tau, silap. Okay, just nak ingat je. Segan sekarang tak apa. Dia orang nanti akan pergi. Oh, habis matrik ni tak jumpa punya kawan. Nak COVID ni. Okay, so biar segan sekarang. Jangan sampai you kerugian waktu PSPM ke waktu UPS. Okay. So, insulin ni, it is a chemical, dia adalah hormon. So dia seolah-olah macam chemical, macam minyak wangi yang you tak nampak, and it travel through the blood. So if you want insulin, and in medical world sekarang, Malaysian, ramai diabetes, betul tak? Pagi teh tarik, malam teh tarik, lepas tu supper pun teh tarik kan? So you can imagine how many gula inside the body kan? So we are in need for this insulin. Human insulin. Kalau kita gunakan, okay, before this we use monkey punya insulin. Yes, because the DNA shared lebih kurang sama, dia kata primate and us. Dia seolah-olah macam our ancestor. So they use that one lah. But apparently even monkey pun tak sesuai untuk kita. So we choose yang lain pula, a better one that have more DNA like us. That is pig. Okay, pig. Kita gunakan pig punya insulin. Ambil dari darah dia. And then keluarkan insulin dia. Okay, but that is as well still akan produce, apa dia? Betul lah. Dia sebab dia travel through the blood. Jadi kita kena ambil daripada that blood. And then kita kena asingkan the blood component, the insulin component and everything. So baru kita dapat dia. Okay, so the babi one. But then the babi one as well still tak compatible dengan your body. It's all about you. Kita nak selamatkan awak kan? Bukan nak selamatkan babi tu. Babi tu you boleh makan nanti kan? Betul tak? So, still that not compatible to the body. Allergic reaction. So the best one is human. So you have to take the blood of human. Nak yang positif ni kan? Positif COVID ke apa ke, kita ambil sikit blood dia. Apa benda jahat sangat cikgu ni. So you boleh bayangkan lah kan, you nak insulin human. So actually you kena buat secara traditionally, you kena ambil that blood and then you kena asingkan the component, just get the insulin sahaja. And that thing actually very susah, dapat sikit and then you actually harm the human. Betul tak? So what if, since we know that the insulin actually come from DNA, so what if we take this DNA from this human and we put it in the ampicillin? Ataupun kita tukar ampicillin ni dengan insulin of human punya DNA. Boleh? Boleh bayangkan? Boleh bayangkan? Okay, sekali lagi. So we know that this insulin from human tadi yang kat travel in the darah is actually a product from transcription dengan translation of a DNA.
And that DNA part, kita boleh panggil dia sebagai part yang menghasilkan insulin lah. So, what if kita just ambil the DNA from the pancreas tu, okay, from the cell, beta cell dekat pancreas, kita ambil that beta cell, we take it out, B cell, and then kita just take that segment saja, segmen yang menghasilkan insulin ni sahaja. Right? And then kita tukar pula dekat ampicillin ni. Tadi ni kan ampicillin resistant kan? So what if kita tukar dia jadi insulin. So kalau tadi you cakap ampicillin resistant gene, kalau dia ada, dia akan menghasilkan the ampicillin resistant punya produk. So kalau kita tukar ampicillin resistant ni dengan insulin daripada human, so what would you predict dia akan hasilkan? Dia yang akan hasilkan insulin for you. Betul tak? So this is what you're gonna do. This is what you're gonna engineer. Okay, ini yang kejuruteraan yang awak nak buat ni. However, how are we going to do that? Okay, how are we going to do that? So of course, the first step would be you will have to isolate it. Okay, isolation. Dan ini memang telah berjaya dah pun kan? Sebab you pun nampak konsep dia macam ni. So boleh tak kita buat? Dan dia telah pun berjaya. So kita nak belajar macam mana boleh berjaya so that perhaps one day korang boleh jumpa something else like COVID-19 ni kan? Mana tahu ada orang yang ada immune system toward it and you find out that that immune datangnya daripada certain DNA. So now you probably could produce that immunity yang boleh di-inject terus. Tak adalah terus gunakan the jab the vaccine kan? But memang you bagi ubat terus. Okay. So anyway, the first step would be the isolation. So what is isolation? Isolation is about finding the correct things to use. Okay, finding the correct source. Taking out from that source. Okay, so dekat sini, macam yang kita nak cakap tadi, kita nak masukkan dia dekat dalam organism lain so that the organism lain ni yang akan produce that insulin for you. But you will then need vector. Okay, you will then need a vector. What is a vector? Vector ni dalam bahasa yang saya punya pasar sikit, saya panggil dia sebagai pembawa. Okay, dia adalah pembawa. Dia seolah-olah macam vehicle, kereta. Okay, so this vector must also be the same as DNA lah. Dia bukan be the same. Dia must be able to accept DNA. So, you probably be thinking right now kan, kenapa kita kena masukkan dekat dia juga? Kenapa tak boleh masukkan dekat the main DNA of this bacteria? Kenapa tak boleh masukkan dekat main DNA of bacteria ni? Sebab bakteria main DNA dia memang dijaga habis. Kalau ada benda lain masuk, kalau ada DNA lain masuk, let's say ada bacteriophage kan, virus ni, di-inject DNA dia, okay, dia nak infect, dia injectkan DNA dia lah. Okay, dia injectkan DNA dia and then barang-barang dia as well akan boleh menyebabkan terbuka kat sini dan dia akan dapat letak DNA dia dekat sini. Okay, so again, DNA of this bacteriophage actually boleh masuk dekat sini disebabkan itu sifat bacteriophage ni, virus ni. Dia memang letak DNA dia supaya orang yang di-infect ni yang akan hasilkan barang-barang dia, termasuklah kepala dia, kaki dia, and then bila dia dah jadi macam aktif, dia akan keluar daripada sel tu dan sel tu mati. Okay, dia akan keluar secara menerobos lah panggil dalam bahasa Melayu. Okay, dia memang burstkan orang tu. Okay, so mati. So this main DNA, bakteria sangat partikular. Okay, bakteria sangat partikular, dia sangat-sangat protective of the main DNA ni. Dengan cara macam mana? Kalau ada infection ni, dia akan cut the site of infection. Dia akan cut the site of infection. And they use apa? They use restriction enzyme. So now you know there is an enzyme inside a bacteria
that could actually cut DNA. Betul tak? So now you can also use this to your benefit. Betul? Right. So sambung balik tadi. Untuk isolation, kita nak kena take dulu from the sources. So the first source adalah yang saya tunjuk ni vector tadi kan, which is the pembawa. So this pembawa must be able to accept foreign DNA. The foreign DNA is the other one yang you kena isolate. You kena understand dekat mana you nak ambil. So dalam cerita kita ni, kita cerita pasal insulin, betul? So where is the source? From human. Exactly where? In human? Pancreas. Exactly where lagi? Dekat which cell? Dekat? Tak ingat dah. Ada dekat depan dia. Kecil sangat, tak nampak. Ke you need a break? Banyak sangat dah rasa saya bebel. You need a break? Tak, okay. So, you want the DNA of insulin, you take it from human in the pancreas, exactly which cell? Beta or alpha? Beta cell. Beta. Terima kasih. Semua terkejut. Okay, so beta cell. So, kita ambil lah gene of insulin ni from beta cell of pancreas. Okay, so you take this insulin DNA from beta cell, bahagian tu saja, okay, bahagian DNA saja untuk bahagian insulin saja nanti kita nak. Okay, but kita kena ambil daripada chromosome of the beta cell tu lah, right? And then vector pula you kena isolate juga, and then you kena tahu which one you want to use for this insulin. So you need to know apa benda dia yang you need to know, antaranya adalah type dia. Okay, of course vector dia mesti must be able to accept foreign DNA, which is nanti kalau kita nak masukkan kat dia, dia boleh accept. Okay, itu dia punya general rule. Kalau dia tak boleh accept, it is not a vector. It is not a good vector at all. Bazir je nanti awak nak buat kerja ni. Right? So it must be able to accept foreign DNA, and kita nak banyak. Betul tak? Kalau macam kita ambil darah tadi secara manual, kita dapat sikit je. Awak nak banyak ke awak nak sikit? Of course dia nak banyak kan? So you want it to be able to replicate freely. Okay, it must be very good vector. Dia mesti, if it is a very good vector, it must be able to clone itself freely without you having to dictate it. Okay, kau pergi buat reproduction sekarang. Kau pergi buat reproduction sekarang. Okay, so itu tak baik lah. Tapi kalau dia boleh independently pergi sendiri, buat sendiri, banyakkan diri dia, then that is a good one. Okay, so what else it must have? It must also have site whereby dia boleh being cut. Okay, tadi kita kata kita nak gantikan insulin dengan ampicillin ni kan? So wherever it is, maksudnya kita kena cut it off, and then kita kena insertkan insulin pula, betul? So your rule, you mesti boleh cut dia. Kalau tak boleh cut, tak ada function. Right? So it must have multiple cloning site. Boleh baliklah. Okay, dia mesti ada multiple cloning site. What is that? That site ada banyak restriction site. Okay, so bila banyak restriction site, I think you guys dah pernah dengar kan restriction site kan? Tak ingat? Pernah dengar kan? So that restriction site is where restriction enzyme will cut. So dia mesti ada multiple cloning site ni lah, so that it can cut, right? And then also it must have the genetic marker. What is genetic marker? Okay, so this one is very important sebab kalau dia ada ni, barulah nanti kita boleh detect yang mana satu yang telah berjaya kita engineered kan. Okay, sebab can you see A actually dengan mata kasar? Can you see the gene of insulin dengan mata kasar? Cannot. So you need to use this, manipulate the genetic marker of what it will become nanti kan, and use your prediction so that you know which one is A or which one yang
receive insulin. Boleh? So dekat sini genetic marker ni penting masa dekat dalam screening nanti. Right, so what else you need to know dalam isolation ni? Untuk vector, you also need to know which type you want you to use. Okay, which type yang you rasa yang paling sesuai untuk you gunakan. There are 4 types of it. Yang paling power setakat ni yang scientist pernah buat adalah PYAC, Plasmid Yeast Artificial Chromosome. Okay, and then kita ada crossmid as well, which actually being engineered juga by the scientist. Okay, crossmid ni apa? Crossmid ni sebenarnya adalah plasmid campur coside. Coside adalah untuk more adhere. Okay, addition. Tapi yang ni awak tak perlu tahu sangat, tak apa. Yang paling penting adalah awak tahu dia punya, pada saya lah yang lagi penting adalah berapa banyak dia boleh terima the DNA. How many kilobases it can terima. Okay, so if your DNA is far larger, let's say awak nak ambil DNA untuk ada kepak, of course panjang kan? So you need to find which vector yang boleh terima that kepanjangan. Okay, that's why kita cakap tadi vector kita yang baik mesti able to accept foreign DNAs. Kalau dia panjang sangat dia tak boleh nak accept, it's not a good vector for you to choose. Right? And then last kali adalah bacteriophage. So bacteriophage macam virus tadi kan. So we already know dekat dalam dia punya kepala tu dia ada DNA dia. And then dia boleh injectkan dekat bakteria terus. Okay. So dia boleh buat terus. So why not kita guna ni saja terus kan. So you can do that. You buang dia punya DNA, you ganti dengan DNA of the insulin. Actually can be done. Okay, but it is not popular sebab virus is non-living thing. It means dia tetap kena inject into the bacteria and then baru dia boleh hasilkan barangnya. But plasmid lagi senang untuk buat transformation masuk ke dalam bakteria tersebut. Right, boleh? Kalau rasa macam dah burn, dah macam banyaknya cikgu cakap, tak tahu dah benda cikgu cakap kan. Macam dekat, sekejap kat Paris, sekejap kat London kan. So, angkat tangan rasa macam kalau dah burn sangat. Kat dalam ni pun boleh angkat tangan, okay? So, you dah dapat dah dalam proses isolation ni, you dah dapat you punya DNA dekat beta cell tu, and then you have chosen your vector, the best vector that you wanted to use. In this contoh, for insulin, it uses the plasmid. Okay, the plasmid. Kenapa plasmid? Sebab actually memang plasmid ni paling senang lah, dia yang paling original. Okay, paling original actually lagi senang untuk masuk dekat dalam bakteria itself nanti. Kenapa saya cakap pasal bakteria? Sebab bakteria ni nanti akan jadi awak punya host lah. Right? Dia akan jadi host. Macam bacteriophage tadi, dia infect and then that infected cell is become a host kan? Betul tak? Kita cakap dia host kepada pembuat dia punya barang-barang. So now host ni memang itulah dia tugas dia adalah untuk buatkan insulin awak through the transcription dengan translation. But if you wanted to use another host, let's say kan awak tak jumpa bakteria, yang awak jumpa hanya yeast saja. So awak kena gunakan which vector yang paling baik agak-agaknya. Tak ada dalam nota ni. Memang biasa saya soal memang tak ada dalam nota. Kalaulah the only host available to you was given to you by the government punya duit kan. Kita nak cari duit kita memang tak ada lah kan. Government bagi banyak yeast and you wanted to do this. So which vector you should choose agak-agaknya dalam 4 ni? PYAC. Okay, why? Sebab dia adalah plasmid yeast artificial chromosome. So host dia adalah yeast. Okay, if you have bacteria, a lot of bacteria, senang dapat sebenarnya dekat you punya apa ni, perut pun ada bakteria kan. Senang sangat dapat. So if you have bacteria, so which one you think you can use? Plasmid boleh use tak? Boleh use plasmid tak kalau bakteria host you? Yakin dengan diri? Boleh ke tak boleh? Okay, actually discuss dengan kawan sangat bagus tau. It's collaborative. Tapi kadang-kadang dia buat negative feedback pula kat korang. You jadi tak yakin dengan diri sendiri. Kalau aku jawab yes, kawan aku jawab no, dia betul, no. Betul tak? Okay, so I give you guys the answer right now. Okay, jawapan dia adalah yes. So did you guys get it right?
Okay, Sam rasa tak? Okay, so yang sesuai ada, kalau you banyak bakteria, plasmid sesuai. Cosmid pun sesuai sebab dia adalah plasmid juga. Okay, tengok bakteria ni kan, dia ada plasmid tambahan kan, macam kita cerita tadi, sama ada bakteria tu ada plasmid atau tak ada plasmid, tak apa. Ada plasmid, either plus for it. Okay, and then bacteriophage pun boleh, tak ada masalah. Any cell, bacteriophage boleh sebab dia boleh infect orang. Okay, so anyway, let's say untuk cerita ini, kita nak buat insulin, kita dah tahu kita gunakan plasmid. The next step adalah the step where you will have to betul-betul dapatkan bahagian insulin saja. Okay, so sekarang awak ambil DNA ni, satu kromosom panjang. Yang ini pun saya tunjuk dalam keadaan dia dah condense. Okay, dalam condense. Kalau tak condense, lagi panjang dalam kromatik tu kan. Sampai bermeter-meter, berkilometer. So, kita nak ambil satu site saja, a few kilobases sahaja. That is very tiny. So, how are you going to do that? So, you must cut it with restriction enzyme. Okay, you must cut it with restriction enzyme. So, let's revisit apa itu restriction enzyme. Restriction enzyme nama lain dia adalah tak ada ni pun, endonuclease saja. Okay, so restriction enzyme dia adalah endonuclease, and then this endonuclease dia cut dekat restriction site. That restriction site have a particular ciri, characteristic that you need to know. Antaranya dia adalah palindromic. Ni ciri dia. Okay? Palindromic sequence. What is palindromic sequence? Palindromic sequence bermaksud read the same. Okay? Read the same in both direction. So apa maksud tu? Ada orang digunakan ni, kata ni. Cikgu Asfar guna ni tak? Guna, tak guna, tak ingat. Okay, ada orang dia guna ni, dia kata macam okay, kalau baca dekat kanan K-A-T-A-K kata. Kalau baca sebelah kiri pun K-A-T-A-K kata. I tak berapa suka sangat sebab dia tidak seperti kepada DNA. Okay, DNA apa yang dimaksudkan dengan read the same sequence? Maksudnya bahagian atas strand tu 3' pergi kepada 5', dengan bawah tu 3' dia pergi kepada 5' mesti baca sama. Okay, let's say 3' atas adalah G-A-A-T G-A-A-T-T-C 5'. So strand yang bawah kena baca sama juga. It start with 3 juga, 3'. Okay, so start with 3' mesti sebelah kanan lah pula kan, you tulis kan? 3', lepas 3' tu jumpa G, so sini mesti G, lepas jumpa G mesti A, lepas jumpa A mesti A lagi sekali, dan lepas tu jumpa T dan C, baru 5'. So this is palindromic sequence. Okay, so T dengan A betul lah kan? Boleh semua, nice, betul tak? So inilah palindromic sequence, right? And then restriction enzyme antara yang you kena tahu adalah apakah dia punya mode of action. So mode of action ni bermaksud dia cut macam mana. Okay, how does it cut? So if it does the simple cut, you call it N as blunt end. Dia punya feed nanti dia akan produces blunt end. Tapi kalau dia buat staggered cut, dia punya end would be sticky end. Good. Sticky end. So what is this simple cut dengan staggered cut? Okay, do remember that this restriction enzyme tugas dia adalah untuk cut dekat mana? Which bond? Bontot. Which bond dia cut? Apa dia? Phosphodiester bond. So phosphodiester bond. So if it cuts
at the phosphodiester bond, maksudnya dekat dekat sini ke A ataupun dekat dekat sini B? Which one? Kalau dekat dekat phosphodiester bond, you think dekat dekat B ke ataupun dekat through A? Tu yang sebelah Aisyah. So try, jangan segan lah. Okay. Tak ingat soalan saya? Terberangan lah tu. Sama Aisyah yang sekali, tak ingat? Okay, so sekali lagi biasalah tu, bila tengah study kadang-kadang kita akan melayang kan. Okay, so anyway, sekali lagi soalan saya, you dah tahu sekarang restriction enzyme dekat phosphodiester bond. My question is, kalau dekat phosphodiester bond, from this diagram I tunjuk sekarang ni, bermaksud dekat through A ke sampai habis ataupun dekat through B? Which one? Sebelah Aisyah tu, cuba. 50-50 je. Bincang dulu. Boleh bagi korang rehat sekali. Ya. Nak cuba? Okay. Sekejap. Lukis sekejap. So, let's check. Siapa dapat? Lelaki atau perempuan? Cewa, tapi tanya perempuan. Apa dia? T. D. Okay, so dia kata B, betul. Ada siapa yang nak bangkang kata A? Sure. Yakin je? Jawapan dia adalah bukan A. Good. So jawapan dia adalah B. Well done. So kalau dekat through A ni bermaksud dekat hydrogen bond. Okay, kalau B adalah phosphodiester bond. So do remember dekat sini ada hydrogen bond 3. Dekat sini ada 2. Ni kena hafal kan? Chapter 1 dah ada. Chapter 1 ada, kena hafal. Okay. So, and this is one of the restriction site yang memang ada, korang kena hafal ni. Okay, restriction site ni actually awak kena hafal. Dan you kena hafal terus dia punya kind of restriction enzyme. Apakah restriction enzyme dia? Dan awak kena hafal juga dekat mana mode of action that restriction enzyme. Okay, so ini punya restriction enzyme, dia akan cut between G dengan A. Dia akan cut between G dengan A, yang bawah sekali juga lah, between G dengan A. Okay, so when it cuts here, bayangkan bila dia bergetar, sentiasa bergetar kan? So dia akan terbuka lah. Okay, disebabkan kinetic energy sentiasa ada, so dia akan bergetar, hence dia akan terbuka. Yang ini masih hydrogen bond cantik dengan dia. Right? Yang ini pula the hydrogen bond can terputus. Okay, so dia akan jadi G T. Jajak. Lukiskan untuk saya boleh? Awak lukis dulu, lepas tu saya lukis pula. Boleh? Okay, lukis apa ni? Ke korang pun blur apa benda nak lukis ni? Okay, so nanti efek dia adalah dia akan terjauh-jauh antara satu sama lain. Okay, sebab ni dah terpotong, sini dah terpotong. So this hydrogen bond pun can potong as well. So G dengan C ni masih lagi good hydrogen bond. Okay, bahagian bawah, bahagian tepi ni A dah terpisah. Bahagian atas A ni dah terpisah. A, T, T, C. C ni masih good lagi dengan G kita. Okay, tapi dengan A dia dah terpisah. So A dia dekat sini. So as if korang dapat satu N yang dinamakan sebagai sticky N. Kenapa sticky N? Sebab kalaulah saya dekatkan balik diorang ni, okay, kalau saya rapatkan balik diorang ni antara satu sama lain,
So they can form back the hydrogen bond as before this. Okay, so dia boleh form balik as if macam magnet, dia boleh form balik. G, A, C, G. Okay, so restriction enzyme ini nama dia apa? Yes, Eco R1. Since awak tak perlu tulis lagi, so saya tak perlu nak. Maybe boleh kot. Okay, so ingat benda ni kalau tulis you kena gariskan. Sebab dia adalah italic. Kalau typewriting maksudnya awak kena italic kan. So kalau keluar dekat soalan objektif dia tak italic maka itu salah. Right? So dia mesti italic. Eco R1. Hafal. Registration site dia adalah GAATTC. Lagi yang awak kena hafal. GGAT. CC. Itu atas dia, bawah dia kena baca sama juga. Tapi kena terbalik lah. Kalau ni 3 prime, sini 5 prime, maka dia kena terbalik. G, A, T, C, C. Okay, so dia akan cut dekat mana dan dia restriction enzyme apa? Kau kena tahu. So restriction enzyme apa ni? Good. BAM, H1. Dia cut dekat mana? Between G dengan A. G dengan G. Good. G dengan G. Dia cut apa? Which bond dia cut? Hydrogen ke phosphodiester? Phosphodiester bond. Okay, good. Okay, so dia akan jadi staggered cut ataupun sticky end. Okay. Lagi satu yang you kena hafal. C, 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 G, G, G. Baby, baby. Mesti tak pernah dengar lagu Sonyo Side. Girls' Generation. Korea? Tahu teacher? Generation gap. Banyak tu. Okay, so anyway. C, 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 G, G, G. So yang bawah, yang lagi satu strand pun kena baca sama. C, 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 G, G, G. Dia cut dekat mana? Tengah-tengah? Tengah kat mana? Sini pun tengah kot. C dengan G, yes. C dengan G, kedua-dua strand. So dia akan produce blood end. Good. Okay, well done. So kita pergi balik dekat kita punya steps. Boleh? Five-minute break. Before we sambung balik cut tu. Okay, 5-minute break Alright. Take a picture of the note. Sekejap. Air ni je lah. Air kat ni. All of it? Yeah, All of it. easy to understand. Alright. All this yang tak cantik ni? Tak apa, it's okay. I feel like I understand the way you teach better. Yeah. Yeah, I can't super think the same. Okay, sekejap. Saya ni saya cut dia.
Okay, so kita mula balik. Dalam proses yang kedua, kita tahu kita nak cut the DNA. First kali kita nak get that particular site of insulin saja. Yang lain kita tak nak. Sebab nanti kan semua tak muat. PIAC tak muat. Yang apa tu, cosmid tak muat nak ambil dia kan. So kita nak insulin saja. Dan yang kedua, kita kena cut the vector as well. Okay, you dah cari vektor yang paling sesuai, you kena cut lah the vector as well. Macam yang dalam kita tengah fikir tadi tu kan, kita nak masukkan dekat dalam dia supaya dia boleh hasilkan untuk kita. Betul? So one of the important rule yang perlu awak letak dekat sini adalah you must cut both. Perkataan ni, Allah, sebab dah tak ada structured question, so tak perlu sangat. But anyway, you kena tahulah, you need to cut both target DNA and the vector with the same restriction enzyme. You must cut both DNA of insulin tadi yang kita dah ambil daripada beta cell. Sebab dia banyak lagi kan, panjang lagi kan DNA dia kan. Dengan benda-benda lain pun ada sekali. So kita nak part insulin saja. So we need to cut it with the same restriction enzyme that we use to cut the vector that which then will carry the DNA for you. Ayat saya sekali lagi. Kita nak cut bahagian DNA of insulin saja. So kita kena cut dia dengan restriction enzyme yang sama. Dengan yang vector kita cut tu. Okay, vektor yang kita cut, plasmid yang kita cut tu, supaya kita boleh masukkan dia ke dalam plasmid tu. Okay, so the question is, why must use the same restriction enzyme? If I use satu bump H1 dan satu lagi eco R1, both produces sticky N. Betul? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Why? Yes, the word is it is not compatible. It does not have compatible N. So why we use the same restriction enzyme? To get the compatible N. Okay, to get the compatible N. Whether it is the sticky N ataupun blunt N, you must cut them with the same restriction enzyme so that it could get the compatible N, barulah kita boleh masukkan dia
Okay. Kebaikan sticky M itulah dia sebab ada boleh form hydrogen bond kan. So dia lagi senang untuk melekat nanti. Okay, dia lagi senang untuk melekat. So this is what important in this step during cutting ni. Okay, during cutting kita letak restriction enzyme and must take into account you must cut them both in with the same restriction enzyme. Awak boleh bayangkan diorang ni sekarang the target DNA is in vial 1. The vector pula in vial B. Okay. Vial 2. 1 dengan 2. So, yang beta cell tadi awak letak dalam ni, awak letak restriction enzyme. Okay, beta cell dalam ni, awak letak restriction enzyme EcoR1. Yang vector punya dalam ni, awak letak pula restriction enzyme EcoR1 juga. So, dia akan cut and produce the same end lah. Boleh? So, now, okay, so apa yang berlaku adalah lepas ni kan awak kena identify pula mana satu yang telah awak cut tu adalah insulin. So awak kena ambil yang itu saja and then yang lain boleh buang. Okay, just take the insulin. Yang ni kita akan masuk dekat, ni signifikan juga sebab nanti dekat yang 3 punya, 8.3 kita kena tengok cDNA. Why cDNA is better. Okay, so anyway, kita just take the insulin. And then yang ni pula vector kita cut dengan EcoR1. So agak-agaknya di-cut dekat bahagian mana? Of course the restriction site kan? Saya bagi je lah. Dia cut dekat multiple cloning site tu. Why multiple cloning site? Sebab dekat multiple cloning site tu sebenarnya walaupun kecil je site dia, macam ni kan, katakan multiple cloning site tu kat sini je. Apparently bacaan dia tu sampai ada BAMH1 punya, ada EcoR1 punya pun ada. Okay, so dia cut kat sini lah, semua sekali tak adalah dia cut, kalau EcoR1 cut kat sini, kalau BAMH1 cut kat sini, tak, dia cut satu je dekat sini. Okay, tempat lain memang tak ada BAMH1 punya site ataupun EcoR1 punya site, tak ada. They all in the restriction, in the multiple cloning site. Boleh? So let's imagine if you cut it here, if it is open, adakah dia akan jadi fragments ataupun only one fragment? Will it become many fragment ataupun will it become, yang ni tadi dia become many fragment kan? Kita kena ambil only insulin saja, the rest kita buang. How about this one? Kalau you cut, dia akan jadi many fragment atau dia only become one fragment? Again, tak ada dalam nota, kena fikir je. One saja. Sure. Tanya kawan dulu. Kawan fikir apa? Kawan always right. Selalu sangat tengok dah buat betul dah. Lepas tu kau tanya kawan dia buat salah pula. Aku yang stress. Only one saja. Macam gelang kan? You cut satu kali, of course satu je. So you dapat satu fragment saja. Okay? So good. Now you can imagine that thing. Okay, so bayangkan. Jangan sampai tertidur, bayangkan je. Okay, bayangkan you dah ada dua ni, vial ni. Now, what we want adalah this insulin yang you just take insulin ni saja to be inside here. Betul tak? To be in the plasmid so that it can produces what we want. Okay. Tadi mungkin awak teringat balik, bukan cikgu kata kita just nak gantikan ampicillin resistant ni dengan insulin ke? Okay, we can do that. Tak ada masalah, kita cut ampicillin ni, lepas tu kita masukkan insulin. We may do that as well. Tapi, rugi atau tak rugi? Itu soalan dia. Pada saya, rugi sebab you're cutting one good ability, which is dia boleh withstand ampicillin. Why not we just add another DNA? Betul tak? Faham maksud saya? Faham kan? So, contoh macam sekarang awak belajar dengan apa? Chemistry sekali, chemistry, bio, fizik, kimia kan? Okay, lepas tu nak tambah satu lagi pasal programming. Would you want to cut one of it? Sebab banyak sangat. And you boleh bawa lah dalam case ni, you boleh bawa semua. Okay, you boleh faham matematik semua dengan baik kan? Would you cut matematik tu and tukar dengan programming? Enggak kan? Of course you just tambah je lah programming sebab you're very good at it. Kan? Tu tak? So sama lah dengan ni. So kita just nak enterkan lagi satu je.
So, to enter that one lagi satu saja means awak kena buat apa dengan dua vial ni? Okay, sekarang dia orang dalam keadaan yang berasingan, duduk berasing-asing. Tapi awak nak masukkan yang ini ke dalam vektor ni, betul tak? So, awak kena buat apa? Gabungkan dia kan? Dalam bahasa Inggeris dia, step yang ketiga, mix kan? Insertion, sorry. Insertion by mixing. Betul tak? By mixing them together. Gabungkan dia orang. So awak just buang yang lain-lain ni, yang many fragment yang lain-lain, ambil only insulin and then you just put it in the one vial lah. Okay, kalau tak nak dalam ni, you letak satu vial yang berbeza. Senang nak ingat tu. Okay, vial yang ketiga. Kacau-kacau-kacau. Okay, kocak-kocak-kocak sikit. And then tambah dengan something yang boleh ligatekan the DNAs. Something yang boleh lekatkan DNA. Tadi awak dah cut. So sekarang awak kena lekatkan. Tadi awak dah potong. Sekarang awak kena lekatkan. So nak lekatkan kita guna enzim apa? DNA ligase. Well done. DNA ligase buat apa? Yang depan belakang analis. Macam mana? How? How dicantumkan? What bond? Bontot? James Bond? Apa dia? Phosphodiester bond. Okay, good. Dia by forming phosphodiester bond. Easy so far? Why is it easy? Sebab korang pernah belajar. Betul? Each time you belajar lagi, it becomes easier. Okay? So it forms the phosphodiester bond. Habis dah proses insertion awak. Betul tak? But, there is a but. Okay, there is a but. So, but because you cannot see it, inside it kan, you just nampak macam air liu je, yang sikit je. Okay? But, how do you know that plasmid really take up the insulin yang penat-penat awak potong tadi? Okay, how do you know? Boleh nampak? Tak boleh nampak kan? There is another possibility juga that plasmid dia tak take up anything. You letak phosphodiester bond, so dia just like it dengan diri dia sendiri je lah. Tadi you cut dia and now I gabung balik je lah. Betul tak? Is there any other possibility? Ada? Apa dia? Cakap ada, mesti cikgu tanya apa dia kan? Cakap tak ada lah cikgu. There's other possibilities juga. Can you bagi cadangan? Apa agaknya possibility lain? Memang tak ada dalam nota. Memang kena fikir sendiri. Dengan saya macam tu. Apa dia? Tak dengar? Marker gene. Marker gene. Marker gene dekat dia je. Oh, bukan. Oh, main sebut. Yeah. Okay, antara yang lain maybe you boleh fikirkan dia plasmid gabung dengan another plasmid. Jadi plasmid yang panjang je. Betul tak? So you just mix them together je. Betul tak? You tak boleh dictate siapa dengan siapa. Faham ke tadi? Tak dapat bayangkan? Tak dapat bayangkan. Okay, so sekarang awak kena bayangkan awak memang nak masukkan, macam mana nak bagi analogi tak payah analogi lah. Okay, so sekarang awak ada a few of this. Warna hijau ni adalah the insulin Let's say lah awak dapat 2 insulin punya DNA daripada cutting tadi. Awak dapat 2 je. Lepas tu awak dah cut juga plasmid awak. So plasmid awak jadi macam ni lah kan? It is cut. Betul? Buka. So sekarang awak mix them together, betul? Dengan harapan ini akan cantum kat sini. Okay, dengan harapan. Tapi agak-agaknya harapan awak terbalas ke tak?
Mungkin tak terbalas, okey. Harapan awak tak terbalas. Kalau tak terbalas, maka dia akan lagi dengan diri dia sendiri. Betul tak? Kalau yang ni harapan kita tak terbalas, maka dia akan makin panjang je lah. Tu antara the possibility yang kita boleh bayangkan. But if cinta awak terhadap dia terbalas tiba-tiba, if terbalas kan, dapat dia masuk dekat dalam ni, so apa possibility dia? You akan dapat plasmid that contains the gene of interest, betul tak? Okay, so these are the possibilities you need to consider lah. Kalau dia lagi dengan diri dia sendiri, dapat yang ni. Okay, dapat this one. Kalau dia lagi dengan the gene of interest, dapat yang ni. Ada possibility lain, ini dengan ini pula. Kan? So dia akan jadi lagi panjang je, plasmidnya lagi panjang. But do we want this? No. Do we want this one? No. Why don't we want it? Bukan kita buang terus. Why don't we want it? Because we want it to be able to be in the host and produce insulin. Okay, tapi kalau dia as it is sahaja, dia tak boleh masuk dalam host dan tak boleh produce insulin awak. Kalau dia ni pula je, maka dia tidak produce the insulin, kan? That's why we don't want it right now. Okay, for further one, you nak buat next cycle, boleh gunakan dia. Okay? So, these two possibility that will go further. Okay, these two possibility that will go further sebab dia dorang ni saja yang boleh masuk ke dalam host. Sebab macam kita cakap tadi kan, bakteria ni kalau dia ada plasmid ni tak ada masalah, kalau dia tak ada pun tak ada masalah. Kalau dia mati meninggalkan plasmid, bakteria lain boleh ambil that plasmid. Okay, so which means plasmid can actually be transferred. So, bila dia in form of good plasmid, dia boleh be transferred. Right, so with these two possibility, you need to name dia lah. Takkanlah kita nak cakap yang tu cikgu, yang kiri, yang kanan cikgu kan. So kiri awak ke kanan saya kan. So kita kena namakan dia. So yang ni kita nak namakan dia apa? Yes, recombinant DNA. How about this one? Kita namakan dia non-recombinant DNA. Alan. Okay, sampai sini saja. Yang lain awak boleh baca sendirilah. Tak adalah. Kejam gila. So, ini these two possibilities. So, have you had your stuff already? Kalau ikut teori, yelah awak memang nak ni je kan? Tapi kita kena go all the way sebab kita sebenarnya nak menghasilkan the insulin. Betul tak? So, the next step would be, the fourth step adalah transformation. Do you need 3 minutes? Rest before we go to the fourth? Jangan malu dengan saya, boleh je kalau nak. Okay. 3 minute rest Yang dalam ni okey? Okay, cikgu. Okay, go. Right, alhamdulillah.
Okay, so kita nak masuk antara part yang paling susah sebab bukan susah sebab apa? Sebab korang tak boleh relate. Okay, because you never done it yourself, so it's hard to relate. So kita understand lah, okay? We need to acknowledge that. So anyway, proses transformation, as we know secara kita punya fakta tadi, kita nak masukkan recombinant DNA kita ke dalam an organism so that that organism will produce the insulin for you. That is your goal, betul tak? That is your goal. So, to get that insulin and that organism to do it for you, you dah cut everything ni, dah masukkan, dah produce recombinant DNA dengan non-recombinant DNA. So, what is that something, that organism lain yang kita gunakan ni, kita nak panggil dia sebagai apa? So, kita panggil dia sebagai host. Okay, the organism yang kita pergunakan supaya menghasilkan insulin untuk kita, setelah kita buat recombinant DNA ni, kita panggil that organism sebagai host. It is as if awak dah cantumkan awak punya ovum dengan sperm, let's say Brad Pitt. Brad Pitt handsome ke sekarang? Korang Aimantino je kan? Ya, tak. Okay, Tesla lah contohnya sebab dia adalah genius kan. So you nak anak yang genius, you dah ambil you punya telur, ovum, ambil dia punya sperm, masukkan kat luar ni lah kan, macam kita buat ni in vitro sekarang kan. Lepas tu awak tak nak mengandung pun, awak nak body awak cantik macam model lagi kan. Jadi awak perlukan a host to make that baby for you, right? So samalah dengan ni, awak perlukan a host, another organism to make that baby for you. So this host must have this quality, able to accept recombinant DNA. That's why you kena hafal this characteristic. It must be able to accept recombinant DNA. Kalaulah kita punya anak ni tadi kita dah buat kat luar kan, zygote kita ni, kita pergi ambil kita pergi ambil Kim Jong-kook, kenal ataupun Dwayne Johnson tu kan, Dwayne Johnson. Yelah, The Rock lah kan, The Rock kan, you ambil The Rock sebab dia handsome je, awak rasa awak nak masukkan baby ni kat dalam The Rock. Will he pregnant then? Dia akan hasilkan baby tak? Tak, they cannot able to accept your recombinant DNA kan? So not a good host. Okay? So if I pilih Aisyah contohnya kan, Aisyah aja sebab dia yang paling kenal. Kan, boleh tak agaknya jadi host kita untuk baby kita tu? Boleh sebab dia boleh accept. Cuma dia nak ke tak nak? Dia kena bagi duit lah kat dia kan, banyak-banyak. Barulah dia nak, betul tak? So able to accept recombinant DNA. Okay, lagi dia must be able to retain the structure of recombinant DNA. Okay, let's say awak nak juga masuk dekat The Rock tadi tu. Kan? Awak nak juga sebab dia handsome, sebab dia botak, dia boleh pregnant dengan baik punya kan? Agak-agaknya boleh tak? Tak boleh kan? Sebab dia tak boleh retain the structure of our DNA and it cannot express the recombinant DNA. So, host awak must be able to express the rDNA as well. Okay, express tu apa? Express tu maksudnya menghasilkan lah. Okay, buat transcription dengan translation. Boleh? Right. So, siapakah host yang terbaik dalam cerita kita ini? Kita gunakan plasmid. Jadi awak nak pilih host apa? The Rock juga. Obsessed korang Yes? Two guys?
Oh, how they get pregnant. Okay. You ada baca deep further tak? Dia sebenarnya kunsa ke apa ke? Itulah kalau di kunsa mungkin lah. Okay, kalau di kunsa ni dia memang ada dua. Memang legit lelaki lah. Bukan lelaki yang undergo any operation. Itu saya tak tahu sebab kalau ikut logiknya ni kita punya ovum ni kan. Kita punya ovum pula, ovary. Ovary kan? Dekat tengah-tengah ni apa? Endosperm. Perut? Uterus. Okay. The baby should be placed in the uterus. Betul. So sepatutnya dia kena ada uterus tersebut lah. And then dia tambah. Mungkin lah benda tu kan. Dia engineerkan diri dia. Saya pun tak pasti. Itu kita kena look deeper lah. Apa sebenarnya yang dia buat. Saya rasa kemungkinan besar kunsa. Kunsa ataupun sebenarnya dia sebenarnya adalah perempuan yang tukar diri dia jadi lelaki. Pun mungkin juga. Tapi saya tak tahu lah. Kita kena baca further. Tapi anyway, dia memang tak mungkin sebab your ovary ada dua kan? Telur lelaki ada dua, betul? Tak tahu. Ya Allah, serius lah. Gila, innocent. Tak tahu. Telur lelaki ada dua kan? Telur tahu tak? Ball ada dua. Kita bukan buat sexual harassment Ni memang ni kan. Okay, so ball lelaki ada dua. Perempuan punya ovary ada dua. The ball actually kalau waktu pembikinan waktu zygote to become embryo, nak tahu awak jadi lelaki atau perempuan, bukan nak tahulah waktu kejadian tu macam mana nak dapatkan lelaki atau perempuan tu kan. Actually kalau dia naik ke atas, dia akan jadi perempuan. Dia become ovary. Okay, dalam masa zygote, you akan menghasilkan these two things. Okay, the gonad. The gonad, kalau dia terkeluar daripada badan, so dia akan jadi the ball. So dia akan jadi lelaki. Ball pun tak tahu nak saya tunjuk ke? Saya tak ada malangnya. Okay, so the ball. Kalau dia ke dalam, okay, dia akan jadi the ovary. Lepas tu jadilah perempuan. Tapi ada juga lelaki dah terkeluar tapi disebabkan angin ama orang panggil kan. So dia boleh termasuk ke dalam dan boleh menyebabkan dia mati. Macam tu. Itu yang kita panggil angin ama. Okay. So tu kalau nak tahu deeper nanti awak dah pergi universiti lah. Belajar betul-betul. Lepas tu go into that gynae and everything tu kan. Pakar sakit puan, pakar sakit tuan. InsyaAllah dapat duit banyak. Duit aja. Memang saya punya motivation duit kan. Tak ada masalah kan. Why not kan? Takkan motivation saya lelaki. Apa lelaki boleh buat, betul tak? Everything lelaki buat, saya boleh buat, betul tak? Perasan. Okay, so enough about that. Where was it? Okay, sebab kita nak cakap pasal host kan. Okay, so host tu mesti able to express the baby yang you nak lah. Okay, dia mesti boleh buat semua ni. So macam kalau cerita dia tadi kan, lelaki tu boleh beranak. So why not? Kan? Why not? So when you have chosen your host and then since kita dah tahu kita gunakan vector kita plasmid tadi, okay, kita dah tahu ini mainly adalah plasmid, betul tak? So host yang paling sesuai untuk kita adalah siapa? Bakteria ataupun yeast? Bakteria. Okay, why? Sebab we took the plasmid itself from the bacteria. So, kita nak masukkan balik dalam bakteria lah yang paling baik sebab of course kita boleh bayangkan dia able to accept recombinant DNA, dia mesti boleh able to retain the structure of rDNA and express the rDNA sebab bilik dia sendiri. Betul tak? So macam cerita tadi, katalah you buat baby tadi kan, you keluarkan you punya telur kat luar, you ambil sperm Tesla tadi. Tesla pula. Tesla dia punya barang kan. The Elon Musk tu. Okay, you ambil dia punya DNA and then you masukkan balik dalam badan you. Senang ke susah? Lagi senang ke lagi susah untuk baby tu dihasilkan? Of course lagi senang kan because you ambil the telur from yourself. Kan?
So samalah dengan ni. So you ambil the plasmid from bacteria. So the perfect host would be the bacteria itself. Okay, boleh? And now, untuk pengetahuan awak, walaupun saya ada cerita kat awak tadi kan, kalau bakteria ni mati meninggalkan only the plasmid, bakteria lain boleh ambil je plasmid dia kan. So this process is actually known as transformation. Okay, transformation ni bukan bermaksud macam kereta jadi robot. Itu transformation juga. Tapi dalam this science, transformation ni actually bermaksud DNA lain masuk ke dalam dia. So dia evolve. Okay, bukan bermaksud you muka macam potato saya sekarang ni kan. Tiba-tiba tumbuk makeup jadi macam Ariana Grande. So bukan tu juga. Okay, bukan transformation tu. Dia lebih kepada transformation having new DNA that makes it more evolved. Right? So anyway, bila you masukkan this DNA into host, bermaksud berjayalah transformation awak. And although I said it is easier because dia adalah the same host yang ada the plasmid, kejayaan dia sangat sedikit. Dan untuk jadikan dia very efficient, you kena tambah calcium chloride. Very efficient, you kena tambah the calcium chloride dan you tambah satu proses dinamakan sebagai heat shock. And even though you dah buat dua ni, peratusan kejayaan hanyalah 1%. So imagine kalau tak buat calcium chloride dengan heat shock ni, berapa persen je agak-agaknya kejayaan awak? 0.01 something kan? Sikit. Manakala 99% pula adalah tidak berjaya. Maksudnya host tu kosong. Tidak dapat pun the zygote. Okay, the recombinant DNA lah. Tak dapat recombinant DNA. So, mesti you rasa macam, so why do all this? 99% tak dapat pun kan? But you need to remember that bacteria is millions. Okay, 1% of million banyak. So you still, okay, betul tak? Okay, so, 1% ni composed of what? Kalau 99% ni bermakna dia adalah host without ada tak recombinant DNA dia? Tak ada. How about non-recombinant DNA? Ada tak dia? Yang 99% ni, adakah dia memiliki recombinant DNA ataupun dia memiliki non-recombinant DNA? Yang mana satu? Non-recombinant DNA pun sebenarnya dia tak ada. Confused dah. Okay, so sekali lagi ini dua kita punya expected outcome, betul? Dua expected outcome kita. Kalau transform, berjaya transform, maksudnya dia adalah 1% tersebut. Betul tak? Manakala 99% tu tak berjaya. Kalau tak berjaya, adakah dia berjaya menerima ini dengan ini atau ini? Tak berjaya lah kan? Kalau tak berjaya, maksudnya ini dia tak berjaya terima, yang ini pun dia tak berjaya terima. Faham? Muka je tak faham je. Okay, sekejap. Saya bagi satu saat, 10 saat je untuk lepaskan apa-apa yang the rock lah, itulah inilah kan. Banyak lah. Okay, lepaskan semua tu dulu. Sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Okay, ready? Sekali lagi kita dah buat insertion tadi. Kita dah mix dia, kita tambah ligase. Dan awak punya anggapan akan keluar dua result yang akan go further, yang kita nak. Which is recombinant DNA dan juga non-recombinant DNA. Okay, this host pula kita masukkan dalam host. Okay, vial yang ketiga ni tadi, yang ada diorang ni, recombinant DNA dengan non-recombinant DNA, kita masukkan pula ke dalam vial yang memiliki bakteria. Okay, in the host. Vial yang keempat pula. And then kita tambah calcium chloride, kita tambah heat shock. So, kita cakap tadi, possibility kejayaan adalah 1% will take up anything of it. Okay, 1% berjaya. Manakala 99% tak berjaya. So, 99% tu adalah host yang terima ini ataupun host yang terima ini. A atau B. Mana satu diterima? 99%. Jawapan dia, ini dia tak terima, ini pun tak terima.
Sebab tidak berjaya 99% tersebut. Betul tak? So, host without rDNA or non-recombinant DNA. Boleh? While the 1% pula yang mana? A ke ataupun B? Dua-dua. Yes. A pula, yang 1% ni pula terdiri daripada kedua-dua ni. Host with recombinant DNA dan host with non-recombinant DNA. Boleh? Boleh? Atau host tu dapat dua-dua terus. Host with recombinant DNA dengan non-recombinant DNA. Tak kisahlah kiranya dia berjaya menerima the recombinant DNA. Betul tak? So yang kita nak, yang akan hasilkan insulin kita nanti yang mana? Yang ni ke? Ni saya letak X lah. X. Ataupun yang ni Y. Ataupun yang ini Z. Yang mana satu yang kita nak? X. But how do we identify daripada 1% tu, itulah yang Z. Yes, itu yang kita masuk the next process. Daripada 3 ni, yang mana satu kita nak pilih. So, next process adalah screening. Okay, sebelum tu, lupa nak cakap, whenever plasmid dah masuk je dalam host, dah masuk je dalam bakteria, kan dia ada replicate independently kan? Dia ada origin of replication, betul tak? So bila dia dah masuk, dia dah boleh replicate banyak-banyak. So dekat sini, with recombinant ni kan, tadi masuk satu je, so dia boleh replicate sampai 10 sendiri-sendiri. Sama juga dengan ni, boleh replicate sampai 10 dekat dalam satu bakteria saja. Okay, that's why kita boleh namakan this process transformation and amplification. Amplification apa? Kita amplificationkan DNA of insulin kita tadi. Daripada you dapat 2 saja, dan cuma satu saja yang berjaya masuk dekat plasmid, now you dah dapat 100 sebab dia replicate sendiri dekat dalam host. Boleh? Okay, so last bit, screening. So dekat proses screening ni tadi, kita nak identify yang mana satu adalah host as X, Y ataupun Z. So dekat sini kita kena gunakan genetic marker. Fakta-fakta yang kita ada, genetic marker. Okay, so here plasmid dia awak ambil tadi, antara genetik dia hilang sendiri. Saya rasa dia kena ni kot sekejap bagi dia juice. Alright, so balik pada plasmid vector yang kita pilih tadi. Antara ciri yang paling penting dia kena ada genetic marker kan, sebab kita nak gunakan waktu screening. So ini kita nak tengok dia punya kebaikan dia. So antara genetic marker yang dia ada adalah ampicillin resistant tadi dan Lexac. Okay, nak lagi best, dekat Lexac ni rupanya yang ada multiple cloning site. Kita potong kat mana tadi? Registration site kan? Registration site tu berada dekat mana? Ni kan? Lexac betul. Dekat multiple cloning site ni lah Lexac tu. So maksudnya awak potong dekat Lexac ni. Maksudnya awak potong dekat Lexac. So ampicillin ni masih okey. Lexac ni dah tak jadi. Function lah kan Lexac. Kalau you berjaya letakkan insulin dekat sini, maka Lexac yang terpotong ni tidak boleh buat function dia. Betul tak? Faham? Tak faham? Sekali lagi macam mana nak bagi ni contoh. Lexac ni dia mesti smooth as a Lexac. Okay, dia mesti macam ni, daripada sini sampai sini adalah Lexac. Barulah dia boleh hasilkan beta galactosidase and then boleh hydrolysekan lactose. Betul tak?
Tapi awak dah belajar dalam mutation, kalau berlaku insertion dekat sini, okay, berlaku insertion yang menyebabkan dia terpotong. So ni, dia terpotong, kat sini terpotong. So dah jadi frame shift kan? Hasil tak agak-agaknya the lag side tu? Tak terhasil. So it will become, let's say lah awak dah letak kat sini insulin, hence awak memotongkan the lag side tu, so dia akan jadi non-functioning lag side. Betul tak? However, it will produce instead, dia akan produce insulin. Betul tak? Betul ke tak betul? Nah, sekali lagi saya cakap, kalau insulin punya DNA berjaya letak dekat sini, boleh tak dia produce insulin? Boleh, sebab the DNA function. Betul tak? Lag side pula boleh tak function? Tak boleh function. Kenapa? Sebab dia dah terpotong. Kan? Dia dah terpotong dan terjauh-jauh dah. It's not a DNA anymore. Okay, the DNA as if tak wujud lagi dah. Boleh? Right, so manakala untuk non-recombinant DNA, okay, non-recombinant DNA ni pula, lag side terpotong tak untuk non-recombinant DNA? Tak. Dia potong sekejap kan, tapi lepas tu dia ligate balik. So, lag side dia functioning atau tak function? Function, good. Ampicillin resistant dia function ke tak function? Function, sebab kita tak potong pun dan kita tak ubah apa-apa pun kat situ. Betul tak? Okay, so sekali lagi walaupun ini kita potong dia, tapi sebab dia ligate dengan diri dia balik, maka lag side dia still cantik lagi, maka dia punya lag side still functioning. Agree? Manakala kalau recombinant DNA pula kita potong, sebab kawasan potong tu memang dekat lag side kan? Kita potong dekat lag side tu, kita masuk DNA lain. So adakah lag side ni functioning? Tak functioning lagi sebab kita dah potong dia dan kita letak DNA lain dekat dalam dia. Okay, so you tahu fakta sekarang kalau dia recombinant DNA, okay, secara faktanya you boleh tahu. Lama dia nak suruh saya stop kot. Banyak sangat bebel. Okay, so secara faktanya kita tahu kalau dia adalah recombinant DNA, dia akan tak boleh buat lag side tu. Tak boleh buat the function of the lag side. So dalam proses screening ni, macam mana kita nak tahu yang X tu, macam mana kita nak tahu yang X tu, sorry tak yalah. Let's say saya tambah ampicillin. Okay, saya tambah ampicillin. Which one yang saya berjaya eliminate? X, Y ataupun Z? Saya tambah ampicillin dekat diorang ni, untuk diorang, kita nak bela diorang, tapi saya tambah ampicillin, which something that can kill bacteria. Right? So, which one will be eliminated? Well, which one will still survive? X, Y atau Z? Mana satu? InsyaAllah tak ada dalam nota. Kalau dalam nota pun nak kena fikir balik pula. So fikirkan je soalan saya. Kalau saya tambah ampicillin, agak-agaknya yang mana satu yang akan mati? The one yang tak boleh withstand lah kan? The one yang tak boleh lawan ampicillin ni. Tapi yang mana satu yang tak boleh lawan ampicillin? Kenapa Zack tak boleh lawan ampicillin? That is correct. Zack tak boleh lawan ampicillin. But why Zack tak boleh lawan ampicillin? Yes, sebab dia tak ada plasmid. Okay, sebab dia tak ada plasmid. Jadi awak dah kill all the 99% yang tidak berjaya tadi tu. Kan, awak berjaya eliminate dia dengan hanya tambah ampicillin. Sebab sama ada non-recombinant DNA ataupun recombinant DNA, kedua-dua ni memiliki ampicillin resistant gene.
Betul? So tinggallah 1%. So 1% ni awak allow to grow and then more space for it to grow kan. So baguslah kita bunuh semua 99 ni. Next one, kita nak tahu antara X dengan Y. Macam mana? So kita gunakan X-Gal solution. Okay, X-Gal ni special, dia sebenarnya seolah-olah macam lactose. Okay, dia seolah-olah macam lactose. Dan kalau dia being hydrolyzed, dia akan appear blue. Kalau dia tidak hydrolyzed, that lactose tidak hydrolyzed, that X-Gal tidak hydrolyzed, dia akan appear white. So, one of these will appear white and one of it will appear blue. Yang mana satu you rasa white? X ataupun Y? Okay, so X akan appear white. Manakala Y akan appear blue. The question is, why X berwarna putih? Okay. Sebab lactate dia tak function. Boleh tak dia hydrolyzekan X-Gal? Tak boleh. Jadi dia akan turn warna putih. Manakala yang Y ni pula dia non-recombinant DNA kan? Lactate dia function lagi ke tak? Function. Dia boleh hasilkan beta-galactosidase tu. So dia boleh hydrolyzekan lactose tu. So dia akan appear color blue. So now you further culturekan all the white. Okay, you ambil all the white, further culturekan. Yang blue tu biarkan dia. Betul? Boleh? Okay dah. Itu je untuk yang ni. Habis dah. Kita ada beberapa minit lagi. So, nak tengok soalan ke atau awak nak tengok yang cDNA? cDNA itu untuk yang 8.3 application. Dia kena tambah cDNA. Tak pernah dengar tu maksudnya kenalah. Rasa macam tak pernah dengar. Rasa macam pernah dengar tapi benda. Dia bukan SI SI, cDNA. C kucing dengan C ayam, bukan, dia C. Okay, so kita revisit balik kita punya nota yang kita dah buat ni. Okay, mana kat sini kan? Okay. Kalau you ingat, waktu ni tadi saya cakap dia jadi many fragment. We're gonna take only one saja, which is the insulin saja. Okay, so yang lain the rest we cut off. So is this efficient enough? Is it cost efficient, time efficient? Jawapannya tak. Dan kita boleh buat something else, kita boleh buat intervention lain yang boleh menyebabkan dia more efficient. Okay, time efficient. So apakah itu intervention lain? Intervention lain adalah semasa dekat dalam isolation ni lagi, kita gunakan, why not, kita gunakan the mRNA that codes for insulin. Okay, why not kita gunakan mRNA that codes for insulin? However, bagus kan? Sebab memang insulin tu kena jadi mRNA dulu, betul tak? Baru kita dapat insulin kan? However, kita punya vektor adalah DNA. And mRNA sifat dia temporary. Kalau rosak, lepas tu habislah. Manakala DNA sifat dia more permanent. So it is much better kalau kita dapatkan DNA. Can you get DNA from mRNA? Jawapannya, okay, kita tengok DNA daripada DNA, baru you boleh dapat mRNA. Betul? So, can you reverse it back to get the DNA? Actually, yes. Okay, that process is known as reverse transcription. Reverse transcription process. Okay, macam mana nak buat reverse transcription ni? Senang. Tambah satu enzim saja. Nama dia adalah reverse transcriptase. Good. Tambah aja enzim reverse transcriptase. So ACE ni adalah enzim, Shen ni adalah proses. Okay, Shen ni adalah proses.
So kita tak akan terus dapat DNA. Okay, sama macam mRNA kan, dia buka DNA, dia buat satu strand of mRNA kan. So apa yang akan berlaku adalah daripada satu strand of mRNA kita, kalau kita tambah reverse transcriptase, okay, kita akan menggunakan mRNA ni sebagai template, sebagai acuan saja. Okay, bila you tambah reverse transcriptase, dia akan menghasilkan satu strand dinamakan sebagai single-stranded complementary DNA. Sebab dia satu strand saja kan, so kita panggil dia single-stranded complementary DNA. Dia complement to the mRNA. Complement ni maksudnya completing kan, complement. So dia complement sebab kalau ini adalah U, dia akan buat A. Kalau ini adalah T, RNA tak boleh T, RNA ada A katakan So yang ni akan jadi T. Okay, sebab DNA ada T. Ingat kan? Boleh? So dia akan buat cDNA tersebut ini. So do we need mRNA ni lagi? We don't need anymore. Betul? So kalau kita dah tak perlukan dia lagi, kita kena buang dia. Kita nak buang dengan apa? RNase. An enzyme that musnahkan RNA. Okay, kita tambah RNase di mana enzim tersebut akan musnahkan RNA awak, tinggallah satu strand of single stranded tadi cDNA sorang-sorang. Can DNA exist in the form of only single strand? Boleh tak? Tak boleh kan? So kita kena jadikan dia double stranded. Macam mana kita nak jadikan dia double strand? Dalam sintesis, protein sintesis sebelum ni ada belajar. Jawapan dia ada P sikit. Kena tambah enzim. DNA ada P depan dia. Apa tu? DNA? Betul. Tambahlah DNA polymerase. So DNA polymerase akan bacalah single stranded DNA ni sebagai acuan dia. So dia akan buat another strand. Dapatlah awak sekarang double stranded cDNA. Okay, double stranded cDNA. So now awak dah dapat satu strand DNA yang lebih pendek berbanding DNA asal yang ada intron sekali. Okay, sebab kita ambil dari mRNA, maka kita tak ada intron lagi dah. Yang ada cuma exon saja. So DNA tu dah jadi lebih pendek. Lagi banyak vektor yang boleh ambil kita punya DNA ni. Betul tak? Right? So before you masukkan dalam vektor, katalah you nak masuk dalam bacteriophage, tak ada masalah, masuk je. Tapi kalau you nak masukkan dalam plasmid atau PEG, you kena tambah dengan segment of restriction N. Let's say awak nak cut the plasmid dengan bump H1, maka dekat cDNA ni awak kena tambah staggered cut of the bump H1 tu. Boleh faham? Supaya dia boleh melekat. Okay? Habis 2 jam. Betul. Penat? Penat juga. Satu soalan boleh? Kalau tak tengok soalan, kita tak tahu kita dapat ke tak. Betul tak? Okay, so kita try satu soalan. Okay, I'm pretty sure korang dah pernah buat ni. Baca kat Aspa, saya tengok dia memang suka buat pasir dengan korang kan. So I'm pretty sure korang dah pernah buat. But let's check if there's any perkembangan selepas awak belajar 2 kali. Okay, you must trust yourself as well, right? So identify molecule X dengan molecule Y. Okay, dia minta identify X dengan Y. So what can you predict ataupun apa yang you boleh deduce that the X tu apa, Y tu apa?
Apa dia? Tadi. Tak dengar lah apa kau. Classify. Hah? Oh, dekat Telegram. Saya ni, file ni. Saya tak ada file ni sebenarnya. Saya dah letak dekat buku. Screenshot okey lah. Nak screenshot. Okay. Bukan Cikgu Asfa dah bagi ke? Soalan lain. Soalan ni tak pernah buat. Dia tak nak pula. Sekejap Okay, kalau Cikgu Asfa tak pernah bagi pun tak payah tengok balik lah. Okay, nanti try balik je. Tak payah tengok, nanti dah tahu jawapan, tak best pula. Okay dah. Okay, so apa tu X, apa tu Y? Okay, good. X mRNA sebab dia undergo reverse transcriptase, dia undergo DNA polymerase tu kan? Betul? Well done. What about Y? Apa tu Y? Plasmid, good. Okay, dia adalah plasmid ataupun you boleh panggil dia vector. Right? So itu jawapan dia. So dua markah you dapat macam tu je. Petik jari je. Okay, what would be the consequence if enzyme reverse transcriptase or DNA polymerase are non-functional? So ada dua markah dekat sini. Maka markah yang pertama adalah dia tanya kalau ni tak function, apa yang akan terjadi? Ya? Yeah? Yes, you cannot produce cDNA. Well done. Itu je jawapan dia. Cannot produce cDNA. How about the reverse transcriptase? How about the DNA polymerase? Yes, you cannot produce a double-stranded cDNA. Itu je. Formation of first strand of single-stranded cDNA cannot be produced. Manakala kalau polymerase pula yang tak functional, so you tak boleh produce double-stranded cDNA. Okay, so yang ni tak payah. Lagi sikit soalan lain pula. This one. Ni dah pernah buat? Belum juga? Soalan lain. Ada masa lagi boleh. At least 3 soalan ni cukup kot. Okay, soalan pertama dia. Name enzyme that used to cut and join DNA fragments. 2 markah. So satu untuk cut, satu lagi untuk join. So the cut one siapa? Enzyme apa? Restriction enzyme. Yang join DNA fragments? DNA ligase. Tahu tak apa? Dapat dah markah. Why do plasmid and gene of interest need to be cut by the same enzyme? Kenapa vector dengan gene of interest kena cut dengan the same restriction enzyme? To get the compatible end. Dapat dah markah. Explain how enzyme B attach desired DNA to the plasmid. Enzyme B kita adalah yang ni tadi kan? Okay, so enzyme B buat apa? Okay. Tengok ni, DNA of interest. So you nampak dia bingkat kan? Lepas tu tambah enzyme B, dia jadi molekul C. So enzyme B ni agak-agaknya dia buat apa?
Cantumkan kan? So dia lah ligase, betul tak? Okay, so dia tanya awak explain how enzyme B attach the desired DNA. Macam mana dia buat? Form phosphodiester bond. Okay, join sticky end by forming phosphodiester bond. Okay, boleh? Dah, okay, habislah session kita hari ni. Okay, 2 jam. Penat? Okay, so ada recording, nanti saya bagi jugalah recording ni. Tapi jangan